Assalamualaikum. Okey. Dan selamat pagi. Saya harap semua sihat, ceria, seronok. Saya tahu semua dah lama sangat duduk rumah, dah tahun lepas. Okey. Lama dah semua orang duduk rumah, semua orang dah penat, ada yang dah burn out. Tapi tak apa, kita cuba happy-happykan diri kita. Tapi dalam masa yang sama, kita kena belajar supaya kita tidak terlepas daripada sebarang maklumat. Okey? Taklah duduk rumah tu tengok TV, dia main game, tengok TV, main game, tidur, kan? So kita kena ada pengisian supaya walaupun kita duduk di rumah, ilmu tetap masuk. Kita jadi orang yang knowledgeable, mempunyai banyak ilmu. Okey? Okey. So nama saya Cikgu Taibah. Okey, minggu lepas saya hantarkan audio sahaja, tak tengok muka. So kali ni saya record sekali video muka saya lah. Okey. So kita sambung pelajaran kita hari ini untuk mata pelajaran sejarah dengan masih lagi dalam unit 1 mengenali sejarah, tapi kita teruskan kepada tajuk sumber dan kaedah penyelidikan sejarah. Okey, sumber dan penyelidikan sejarah. Kalau ingat balik dalam kelas yang lepas, saya ada bagi maklumat bahawa sejarah ni adalah semua benda yang betul-betul berlaku pada masa sebelum ini. Yang dah lepas, yang dah berlalu, tu semua sejarah. Okey? Saya ada sebut satu perkataan, pengalaman. Okey. Ada beza pengalaman dengan sejarah. Okey. Pengalaman tu semestinya sejarah. Tetapi sejarah tak semestinya pengalaman. Faham tak? Okey. Pengalaman adalah apa yang kita lalui ataupun orang lain lalui. Maksudnya kalau pengalaman tu orang lain lalui, pengalaman dia lah, bukan pengalaman kita. Beza kan? Tapi dia tetap sejarah untuk dia. Sejarah tu juga kita boleh tahu bila kita dengar cerita daripada dia. Orang tu berjaya sekian-sekian, macam mana usaha dia, kan? Yang dimaksudkan bukan sejarah tu maksudnya bukan sejarah untuk kita. Tapi kita belajar daripada pengalaman orang lain. Okey? Kalau pengalaman tu kita lalui sendiri, maka itu adalah pengalaman kita dan sejarah juga bagi kita. Okey? Kedua-duanya memberi pengajaran. Sama ada pengajaran tu kita dapat daripada orang lain ataupun pengajaran tu kita dapat daripada pengalaman kita sendiri. Jadi yang penting keyword kat sini, kata kuncinya, banyak mana pun pengalaman, banyak mana pun sejarah yang kita tahu, kalau kita tak belajar daripada semua tu, tak berguna. Banyak benda ni, hafal tarikh. Semua tarikh dia hafal. Okey, kalau macam saya tak suka hafal tarikh. Perlu hafal tarikh. Tapi tak adalah sepenting, sejarah ni lebih pentingnya adalah kepada iktibar. Mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Okey? Okey, kita sambung dengan topik hari ini iaitu sumber dan kaedah penyelidikan sejarah. So saya akan share video sambil video ni dimainkan. Video ni agak lama juga. So saya harap awak mempunyai tenaga yang banyaklah untuk go through tengok video ni. Kalau rasa penat, exhausted, tolong pause kejap video ni, pergi minum. Ambillah jajan kejap, keropok ke apa, bagi sambil tengok ni tak adalah terlalu bosan kan. Ataupun penat sangat otak, minum air kosong. Okay? So saya akan main video, sambil saya main video saya akan interrupt, saya akan bercakap supaya ada komunikasi sikit lah. Cuma saya belum ada peluang lagi untuk buat Google Meet dengan awak, tapi insyaAllah nanti kita buat, okay? Okay, saya teruskan dengan slide share ni. Okay, kita tengok Dalam video yang lalu, kita telah belajar tentang maksud dan pengertian sejarah. Sejarah merujuk kepada peristiwa yang
yang benar-benar berlaku pada Okey, masa ni dia yang lalu. recap balik. Dia ingatkan balik apa itu Sekiranya sejarah. kebenaran sesuatu cerita itu tidak dapat Saya dipastikan, rasa ni saya tak perlu kesahihan ulang. Okey, kejap Okey, ni dia recap. Okey, kejap. dan benar-benar berlaku bagi menjamin keaslian penceritaan dalam sejarah. Okey, menjamin keaslian. Sejarawan Nak telah pastikan cerita tu mewajibkan betul. penggunaan bukti sejarah bagi menyokong sesuatu penkisahan sejarah. Oleh itu, terdapat dua konsep penting yang perlu difahami oleh murid dalam video ini, iaitu pertama, sumber sejarah. Okey, sumber maksudnya dari mana awak dapat maklumat tu? Kaedah penyelidikan. Kaedah maksudnya cara untuk dapat maklumat. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber? Dan apakah pula yang dimaksudkan dengan kaedah? Sumber sejarah sebenarnya merujuk kepada bukti-bukti yang menyokong kepada sesuatu fakta sejarah. Sesuatu sumber sejarah berperanan memberikan maklumat dan bukti kepada kajian sejarah yang dilakukan oleh sejarawan. Okey. Itu maksud Sebagai sumber. contoh, apabila seseorang sejarawan melakukan kajian berkaitan sejarah kedatangan agama Islam di negara ini, antara sumber sejarah yang dapat dijadikan bukti dalam kajiannya termasuklah penemuan batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu dan catatan pengislaman Sultan Melaka dalam buku Hikayat Sulalatus Salatin. Terdapat dua jenis sumber dalam sejarah, iaitu sumber pertama yang turut dikenali primer. sebagai sumber primer dan sumber kedua yang dikenali juga sebagai sumber sekunder. Sumber primer dan sumber Sumber sekunder. pertama merujuk kepada sumber asli yang berada dalam keadaan asal Okey. dan belum diolah oleh sejarawan dalam kajiannya. Terdapat beberapa jenis sumber yang termasuk dalam sumber pertama, iaitu artifak, manuskrip, fosil dan monumen. Artifak merujuk kepada barang-barang tinggalan lama yang dicipta oleh manusia, Okey, artifak adalah barang seperti tembikar, barang wang atau alat. shilling lama, senjata lama dan sebagainya. Kemeriam tadi. Antara contoh artifak yang terkemuka di negara kita adalah keris Tamingsari yang pernah dimiliki oleh Laksamana Hang Tuah. Ini contoh filem Seterusnya, Merong Mahawangsa. manuskrip pula merujuk kepada naskah bertulis, sama ada dalam bentuk tulisan tangan atau bercetak. Okey, naskah. Kebiasaannya, manuskrip merupakan catatan berkaitan rekod-rekod kerajaan yang lampau, diary kehidupan seorang tokoh dan catatan mengenai sesuatu peristiwa penting yang pernah berlaku. Antara contoh manuskrip penting dalam sejarah di negara kita termasuklah Hikayat Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu tulisan Tun Sri Lanang yang merupakan catatan berkaitan Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, fosil pula merujuk kepada tinggalan haiwan, termasuk Fosil. manusia atau tumbuhan daripada zaman yang lampau. Tulang ataupun apa kesan-kesan. Kebiasaannya fosil ini ditemui dalam bentuk rangka tulang dan tengkorak. Antara contoh fosil penting di negara ini
termasuklah Perak penemuan Man. fosil rangka tulang manusia yang dikenali sebagai Perak Man di Lenggong, Perak. Usia rangka yang dianggarkan sekitar 10,000 Ni sehingga ada siap dia 11,000 buat tahun itu kad pengenalan menjadi untuk bukti Perak Man ni. bahawa kawasan negara ini telah didiami manusia sejak awal zaman prasejarah di zaman Paleolitik. Seterusnya, sumber sejarah yang keempat pula ialah monumen. Monumen merujuk kepada tinggalan binaan manusia pada masa yang lalu. Antara tinggalan monumen yang menjadi sumber sejarah penting di negara ini penemuan candi di Lembah Bujang, relau tempat melebur besi di Sungai Batu Kedah, dan kota pertahanan di Formosa yang dibina penjajah Portugis di Melaka. Okay, siapa nak pergi Formosa? Itu Seterusnya, adalah contoh sumber kedua monumen. atau dikenali juga sebagai sumber sekunder dalam sejarah pula, merujuk kepada hasil-hasil penulisan oleh sejarawan berkaitan sejarah. Okey. So sumber kedua ni adalah hasil-hasil penulisan. Maksudnya bukan yang asal. Okey, bukan daripada yang asal. Okey. Saya saya sambung pula dengan buku teks. Okey. Video tadi saya dah tengok video tu, tapi bila saya fikir awak tengok video tu saya rasa macam awak dah ngantuk. Siapa dah ngantuk? Siapa dah ngantuk angkat tangan? Tu 2-3 orang tu angkat tangan tu. Okey. So sebabkan juru cakap dalam video tadi, cikgu yang dalam video tadi sangat berhemah. Okey, saya takut awak awak penat. Jadi saya sambung dengan saya share buku teks. Okey? Okey, ini buku teks yang ada dekat sini. Letak sikit kat atas. Alright. Okey. Buku teks, awak tengok muka surat. Mana tadi? Muka surat 8. Ya Allah, susah nak kontrol. Sekejap. Saya dan keluarga. Ni dua dah. Sekejap. Okey. Sumber sekunder. Tadi sumber prima. Okey, sumber prima ni awak ingat yang utama. Yang daripada asal, tak ada editing, tak ada orang lain cerita, tak ada. Dia daripada orang asal. Kalau orang asal pula, daripada benda yang asal. Okey, manuskrip, artifak, fosil contoh tulang, kan. So yang sekunder ni adalah editing ataupun ditulis semula. Okey. Contoh-contoh sumber sekunder, buku teks ni, buku teks sejarah ni pun sumber sekunder. Okey. Majalah, surat khabar, penulisan biografi, risalah, apa saja yang menceritakan tentang sejarah yang ditulis semula cantik-cantik, elok-elok, itu adalah sumber yang kedua ataupun sumber sekunder. Okey? Jelas untuk sumber. Yang pentingnya awak kena faham sumber ni adalah macam mana awak dapat benda tu, macam mana awak tahu cerita sejarah tu. Okey? Kalau awak tahu daripada benda yang asal, awak pergi museum, tengok artifak, tengok fosil, maka awak tengok daripada sumber prima. Kalau awak tengok daripada sini, daripada buku, daripada majalah, itu adalah sumber yang kedua. Sumber kedua ni ada masalah sikit sebab kadang-kadang orang menulis sejarah cerita tersebut mengikut keinginan dia. Dia nak orang tu rasa macam mana. Saya bagi contoh. Orang British tulis sejarah tanah Melayu. Betul? Orang Malaysia pun tulis tanah Melayu punya sejarah. Okey?
Tetapi penulisan British tentang tanah Melayu dulu tu berkisarkan bahawa pejuang-pejuang tanah Melayu adalah pengganas, pembelot. Dia akan tulis sejarah tu dalam bentuk yang macam tu. Dia akan menyampaikan bahawa siapa contoh tokoh-tokoh pejuang zaman British dulu. Datuk Maharaja Lela, Tok Janggut, siapa lagi? Mat Saleh. Banyak lagi nama-nama tu. Semua nama-nama ni kalau British, bila British yang tulis sejarah tanah Melayu ketika itu, mereka akan tulis menggambarkan bahawa mereka semua ini yang saya sebut nama tadi tu adalah pengganas ataupun pemberontak yang tak nak ikut cakap British. Tetapi apabila kita yang tulis sejarah, orang Malaysia sendiri yang tulis sejarah, dia akan tulis sejarah tanah Melayu ketika itu bahawa mereka semua ini Tok Janggut, Tok Gajah, Haji Abdul Rahman Limbong, ada banyak lagi nama-nama ni awak akan belajar masa tahun 5. Mereka semua ni adalah pejuang. Nampak beza kan? Jadi sumber sekunder ni dia bahaya sikit sebab dia penulisannya adalah berdasarkan siapa yang tulis. Okey, apa niat dia, apa motif dia dan apa yang dia nak, apa yang dia cuba tanamkan kepada pembaca. Okey. Saya macam nak sambung kaedah penulisan sejarah tapi saya rasa macam awak dah tepu. Tak apa. Saya rasa saya stop sharing dulu. Saya berhenti sampai sumber sejarah dulu. Sebab kalau pergi kaedah penyelidikan sejarah tu ada 3. Yang ni 2 pun saya rasa macam pening dan macam dah agak lama dah ni. So saya takut tak boleh nak hadam. So ingat yang pertama, sumber prima, which is awak dapat daripada asal benda tu. Kalau yang kedua, sumber sekunder, bagus juga sumber ni. Dan sumber ni yang lebih mudah kita dapat. Tetapi dia kena lebih berhati-hati lah. Maksudnya awak tengok siapa yang tulis sejarah tu. Dan apa niat dia, apa objektif dia, apa yang dia cuba sampaikan kepada penulis. Tak apa baca semua, nak baca sejarah yang British tulis pun tak ada masalah. Tapi awak akan faham sendirilah macam mana gaya penulisan. Awak akan setiap kali tulis, baca penulisan sejarah, biasakan dalam diri, tanya balik pada diri, apa yang aku dapat daripada penulisan ini? Apa iktibar? Ataupun yang paling penting, betul ke tak dia tulis ni? Okay, so saya akan sambung kelas berikutnya. Latihan, nak latihan tak? Latihan saya senang je. Tulis dalam buku nota sejarah awak tu, yang dah tulis minggu lepas tu. So minggu ni sambung, tarikh hari ni apa bulan? Tarikh hari Khamis. Okey, 28 hari bulan. 28 hari bulan ni awak buatlah dalam bentuk apa pun. Nak buat bentuk nota biasa, nak buat bentuk jadual ke, nak buat bentuk peta minda ke, terpulang. Tuliskan 2 sumber sejarah ni dan apa dalam dia. Okey? Awak nak buat macam cabang-cabang ke, nak buat tulang ikan ke atas bawah ke, ikut awak, ikut kreativiti. Okey, lepas tu send dalam message peribadi saya. Jangan send dalam grup. Saya minta sangat jangan send dalam grup. Banyak sangat dalam tu. Kadang-kadang banyak sangat send dalam grup, terlepas info-info yang lain. Okey, kerja sekolah, hantar terus kepada saya. Okey? So, jumpa lagi insya-Allah akan datang. Assalamualaikum dan selamat belajar.